Salam sejahtera, saya Dr. Chu. Saya seorang pakar psikiatri yang sedang berkhidmat di Hospital Taiping. Gejala bunuh diri, definisi dia adalah satu kematian yang disebabkan oleh kelakuan mencederakan diri dengan niat nak mati. Kalau kejadian ni tidak menyebabkan kematian, kita akan panggil ini sebagai cubaan bunuh diri. Dalam statistik dunia yang diberikan oleh WHO pada beberapa tahun ni, trend bunuh diri di seluruh dunia menunjukkan satu trend yang membimbangkan, iaitu dia semakin meningkat. Pada statistik 2021, setakat pertengahan tahun sudah mencecah 800,000 orang ataupun kes bunuh diri, dan dijangkakan sampai hujung tahun dia akan menjejak 1,000,000 kes bunuh diri pada seluruh dunia. Kalau kita nak dapatkan satu gambaran yang lebih jelas, kita boleh katakan setiap 20 saat ada satu kes bunuh diri yang sedang berlaku di seluruh dunia. Kat Malaysia menunjukkan trend yang semakin meningkat juga. Kalau kita membandingkan trend pada 2019, terdapat 609 kes bunuh diri. Pada 2020, kes itu sudah meningkat jadi 631. Kita boleh nampak satu peningkatan yang mendatar pada tahun ni, iaitu tahun 2021. Setakat Mei, kita sudah mencatatkan kes seramai 468 kes, dan kita boleh menjangka kalau kita tak buat apa-apa akan melebihi 1,000 kes bunuh diri pada hujung tahun ni. Trend ni memang amat membimbangkan lah. Sebab kenapa seluruh dunia dan juga Malaysia menunjukkan trend yang meningkat, satu sebab utama adalah pandemik yang kita sedang mengalami ni. Semua orang memang setuju bahawa pandemik ni selama 1 tahun lebih 2 tahun ni sudah mengubahkan kita punya kehidupan secara mendadak, dari segi macam cara kita sosial, cara kita bekerja, berinteraksi dengan orang, dan juga ekonomi, ya. Kita punya financial status semua tu sudah jauh berbeza dengan tahun-tahun yang sebelum ni. Dan semua ni akan mendatangkan macam tekanan dan stres. Ada berbagai faktor. Faktor yang first tu adalah tekanan. Macam saya kata, skala perubahan sekeliling kita akan mendatangkan tekanan. Perubahan yang kecil macam kita nak pindah rumah ataupun kita ada exam, kita ada perubahan dari segi schedule kerja kita akan mendatangkan tekanan. Adapun secara global, kalau ada contohnya macam sekarang pandemik, kehilangan kerja, kehilangan ahli keluarga ataupun orang kesayangan kita sebab pandemik, terpaksa kita berpisah dengan ahli keluarga macam jarak jauh dengan masa yang sangat panjang, dan ketidakpastian sebab pandemik ni sampai sekarang kita tak nampak dia bila akan sampai di end tu. Tekanan tu juga berlaku secara internal. Contohnya eksternal kita kata hilang kerja, tapi internal mungkin sebab hilang kerja kita hilang keyakinan diri, kita hilang kita punya nilai diri. So semua ni akan menambah teruk kesan tekanan tu. Tekanan yang berterusan dan juga yang berlarutan, dia akan mendatangkan ketegangan mental. So kesihatan mental kita akan terjejas. Kalau kita tidak menguruskan dia dengan baik, dia akan menjadikan penyakit mental. Penyakit mental yang biasanya kita dapat berkaitan dengan fenomena bunuh diri adalah kemurungan. Kemurungan adalah satu gangguan emosi bahawa seorang tu dia akan berasa sedih berpanjangan. Pada masa yang sama, orang tersebut akan kehilangan minat terhadap benda-benda sekeliling dia. Saya rasa sebab utama kenapa seseorang tu tidak tampil hadapan untuk mendapatkan pertolongan disebabkan oleh stigma. Stigma ni mungkin datang dari masyarakat kita, ahli keluarga kita ataupun diri sendiri. Bunuh diri merupakan satu tabu dalam masyarakat yang biasanya kita tidak membincang tentang dia secara terbuka. Orang yang kata nak bunuh diri, dia dilabelkan dengan label orang tu adalah lemah, orang tu berdosa, ataupun orang tu macam suka drama-drama. Walaupun orang tu rasa macam dia perlukan bantuan, tapi sebab pandangan stigma ni, dia akan rasa macam takut untuk datang menerima rawatan. Kalau seseorang tu rasa dia perlukan bantuan, rasa macam ada niat nak hidup lagi, rasa hidup ni tak bermakna dah, first, saya rasa kita perlu cuba bercakap dengan orang sekeliling kita. Orang yang kita percaya, orang yang kita selesa untuk bercakap, kita cuba meluahkan perasaan kita terhadap apa yang berlaku kat kita. So, keduanya, kalau macam kita dah cuba cari seorang ataupun kita dah cuba bercakap dengan seseorang tapi tidak membantu, langkah yang seterusnya, kita boleh cuba untuk menghubungi bantuan profesional seperti
memiliki hotline. Contohnya macam Preventer ataupun talian kasih. Talian-talian ni dikendalikan oleh kaunselor yang profesional lah, dan apa yang kita cerita dengan mereka adalah confidential. Ia merupakan satu cara yang kita mungkin akan rasa selamat sikit untuk dapatkan bantuan. Kedua, bantuan yang kita boleh cuba dapat adalah datang ke hospital, datang ke klinik, mana-mana klinik ke hospital, cakap dengan doktor. Doktor tu akan meliraikan keadaan kita secara macam keseluruhan, dan kalau perlu satu rujukan akan diberikan mendapatkan rawatan di hospital.